Baik, macam mana Doktor penerimaan? Okey, Suara okey? baik. Baik. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Kita masih tengok apa ni, mungkin ada Okay. okey. Okey, Doktor, kita dah video kita dah mula dah. Okey, kita okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bersama kita pada forum pada petang ini adalah Dr. Muhammad Adib bin Abdul Muin. Sihat Dr? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, beliau merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Perniagaan Islam UUM ataupun Islamic Business School, dan kepakaran beliau adalah berkaitan dengan keusahawanan sosial Islam. Betul tak? Betul. Okey, baik. Okey, baik. Forum kita pada petang ini berkaitan dengan bagaimana kita penerapan konsep usahawan sosial di kalangan pelajar. Jadi kita akan membincangkan perkara tersebut dan kita akan mengupas lebih dalam lah bagaimana untuk kita terapkan usahawan sosial ni di kalangan pelajar. Jadi untuk soalan yang pertama Doktor, mungkin ada di kalangan penonton kita dia first time dia dengar mengenai usahawan sosial ni. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan sikit apakah itu definisi dan konsep usahawan sosial itu. Okey, silakan Doktor. Right, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Wan Ashraf. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Sekolah Zakat Kedah yang sudi invite saya untuk jadi panel bagi sesi petang ni, yang mana tajuk yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan keusahawanan sosial. Bagaimana keusahawanan sosial ini diterapkan dalam kalangan pelajar di Sekolah Zakat Kedah khususnya lah. Baik, terlebih dahulu sebelum saya membincangkan ataupun menjelaskan secara lebih mendalam berkenaan dengan keusahawanan sosial Islam, adalah lebih elok sekiranya kita memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan keusahawanan sosial. Keusahawanan. Baik, keusahawanan sosial ni kalau ikut definisi yang diceritakan oleh beberapa pandangan ataupun sarjana di luar sana, antaranya Muhammad Yunus, pengasas Grameen Bank, yang menyatakan bahawa keusahawanan sosial ini ia berkait rapat dengan kemampuan ataupun kemahiran usahawan sosial
dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dan ia berdasarkan prinsip-prinsip keusahawanan dan juga perniagaan yang dikeluarkan oleh institusi keusahawanan itu sendiri. Antara definisi lain menurut Deeds tahun 2011 menyatakan bahawa keusahawanan sosial adalah gabungan semangat misi dan misi sosial, misi dan visi yang bermatlamatkan nilai sosial dalam aktiviti perniagaan seperti disiplin, kreativiti, inovasi dan penentuan. Antara pandangan lain juga tentang keusahawanan sosial menurut Hajio 2011 menyatakan keusahawanan sosial ini merupakan satu bentuk perniagaan yang bermatlamatkan keuntungan untuk masyarakat melalui aktiviti perniagaan dan sosial yang dijalankan. Keuntungan tersebut digunakan untuk faedah masyarakat atau rakyat yang mengalami masalah sosial kehidupan. Keusahawanan sosial menggabungkan kecekapan dan produktiviti sektor swasta dengan etika kerja perkhidmatan awam untuk memenuhi keperluan sosial asas masyarakat agar ia dapat meneruskan kehidupan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita dapat rumuskan bahawa keusahawanan sosial ini adalah satu bentuk aktiviti dalam perniagaan yang berorientasikan keuntungan tetapi fokus kepada nilai dan misi sosial. Jadi kalau saya nak kaitkan dengan definisi yang lebih orang kata praktikal dan lebih contemporary yang pada waktu ini digunakan sebagai contoh, keusahawanan sosial ini bermaksud menyediakan peluang untuk semua bagi menikmati kehidupan yang sihat, bermaruah dan bermakna. Yang mana penggunaan barangan dan perkhidmatan yang berimbang dengan sistem alam menyuburkan hubungan manusia yang berasaskan komuniti yang kukuh dan penyayang. Menegakkan prinsip pasaran yang berasaskan peraturan yang baik, beretika dan manusiawi, pengagihan sumber secara berkesan dari segi kesaksamaan dan sosial serta memenuhi ideal demokrasi masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Doktor atas penjelasan mengenai definisi apa itu keusahawanan sosial. Jadi Doktor, kita dah faham sebuah sedikit mengenai definisi usahawan sosial ni. Adakah di situ terdapatnya perbezaan antara keusahawanan sosial dan juga keusahawanan sosial Islam? Jadi mohon penjelasan daripada Doktor. Baik, soalan yang sangat baiklah. Bila sebut keusahawanan sosial dan keusahawanan sosial Islam, totally different. Sebab kalau kita lihat dari sudut perbezaan di antara keusahawanan sosial dari perspektif, maksudnya dari sudut definisi. Keusahawanan sosial itu sendiri adalah satu aktiviti yang bermatlamatkan misi dan visi sosial semata-mata. Jika kita lihat dari sudut keusahawanan sosial Islam, ia adalah satu aktiviti keusahawanan sosial yang berbentuk kebajikan dan juga jaminan sosial, fokus kepada masyarakat, kebajikan masyarakat. Manakala perbezaan dari sudut sumber pula tuan, sumber bagi keusahawanan sosial ini hanya kalau ikut kajian bersumberkan kesedaran dan penyesalan individu usahawan itu sendiri. Usahawan tu dia rasa menyesal, kemudian dia rasa ada perasaan kesedaran untuk melakukan aktiviti sosial. Maka sumber yang keusahawanan sosial ni sangat berbeza dengan keusahawanan sosial Islam. Kerana keusahawanan sosial Islam ni, when we talk about Islam, kita tahu kita merujuk kepada Quran dan hadis. Quran dan hadis adalah kita punya rujukan dan ia juga berpaksikan maqasid syariah. Maqasid syariah yang 5 tu, bukan apa? Daruriyah, Hajiah Tasmiyah, Daruriyah Al-Khamsah tu. Iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, keturunan, harta, maruah. Dan kalau tengok dari sudut amalan juga, perbezaan dari sudut amalan keusahawanan sosial ini dia ada unsur riba, ada unsur maisir, ada unsur uncertainty, speculation dan sebagainya. Manakala keusahawanan sosial Islam ia berpaksikan kepada perkara yang halal, patuh syariah dan tidak bersanggah ataupun tidak bercanggah dengan syariat Islam. Dan kesan ini, antara perbezaan dua ini menyebabkan kesan keusahawanan sosial yang barat ataupun secara tradisional ni, dia hanya berpaksikan keduniaan semata-mata. Apabila seseorang usahawan melaksanakan keusahawanan sosial Islam,
dia akan melaksanakan aktiviti keusahawan sosial tu lebih tinggi lagi kerana matlamat yang ingin dicapai adalah untuk matlamat akhirat, untuk mencari keredaan dan keberkatan Allah, Mardatillah. Ya, untuk betul. mencari titik perhubungan, untuk mengurangkan masalah sosial masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan negara. Wallahualam, takat tu untuk perbezaan tadi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Penjelasan yang sangat menarik. Maksudnya terdapat perbezaan di antara usahawan keusahawanan sosial dan juga keusahawanan sosial Islam. Yang mana keusahawanan sosial Islam ni dia orang kata apa? Tujuan akhirnya tu adalah untuk mendapat mardatillah. Betul tak? Betul. Baik, terima kasih Dr. Betul. Terima kasih. Seterusnya soalan yang ketiga, Sekolah Zakat Kedah sekarang ni sedang mengorak langkah ke arah hala tuju melahirkan pelajar yang berjiwa usahawan. Jadi fokus utamanya adalah untuk membangunkan kepimpinan, kelestarian dan keusahawanan dalam kalangan pelajar. Bagaimanakah caranya dan adakah tip-tip bagi pelajar-pelajar asnaf ini boleh melibatkan diri mereka dalam aktiviti keusahawanan sosial? Dan apakah faktor penlibatan usahawan dalam aktiviti keusahawanan sosial? Mohon Doktor bagi penjelasan. Soalan yang sangat menarik, masya-Allah. Kalau tengok soalan ni, kita nak menerapkan knowledge base, nak bagi tips kepada pelajar-pelajar asnaf untuk melibatkan mereka ni dalam aktiviti keusahawanan sosial. Baik, soalan yang sangat menarik. Antara langkah ataupun perkara yang utama perlu dilakukan oleh para pelajar, terutamanya pelajar asnaf di Sekolah Zakat Kedah, saya boleh cadangkan yang pertama mendalami ilmu keusahawanan terlebih dahulu. Sebab dengan ada ilmu asas keusahawanan itu, tahu ciri-ciri usahawan, bagaimana peranan usahawan itu perlu dilakukan dan sebagainya. Sebab dengan ilmu yang ada, walaupun ilmu tu ilmu asas, tetapi sedikit sebanyak kita ada ilmu tu dan kita boleh praktikkan. Macam mana kita nak praktikkan? Yang kedua tu sangat penting, iaitu cara yang kedua kita mendekatkan diri kita ni dengan usahawan-usahawan sedia ada, ataupun kita buat collaboration dengan mana-mana organisasi yang berteraskan keusahawanan seperti Tekun, even LZNK sendiri saya yakin dan percaya ada usahawan-usahawan asnaf yang boleh diambil sebagai role model kepada pelajar-pelajar asnaf zakat ini. Kerana apa? Kerana bila kita ada ilmu dan kita ada approach, iaitu role model kita ada mentor kita ada coach yang boleh menerapkan elemen keusahawanan dalam diri kita, terutamanya golongan pelajar yang asnaf ni yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, mereka ini akan ada teknik yang sangat berkesan, yang mana boleh dikawal selia oleh role model daripada usahawan asnaf ni ataupun mana-mana usahawan di bawah kerajaan negeri dan sebagainya. Langkah ini akan memberikan satu nilai tambah kepada pelajar untuk berusaha untuk menggerakkan ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, macam mana kita nak mulakan keusahawanan, aktiviti keusahawanan tu, macam mana kita nak mencipta produk, macam mana kita nak menjenamakan produk, macam mana kita nak pasarkan kita punya produk. Dan produk dan perkhidmatan yang kita laksanakan ini, macam mana kita nak pastikan ada pulangan dan pulangan tersebut menyumbang kepada nilai sosial, kepada keusahawanan tersendiri, malah bukan diri individu yang terlibat, malah mana-mana individu dalam organisasi tersebut seperti contoh Sekolah Zakat Kedah mendapat manfaat yang sangat banyak. Yang penting ada inisiatif, ada tindakan dan ada planning yang mantap untuk laksanakan aktiviti keusahawanan tersebut. Kalau dilihat kepada dimensi keusahawanan sosial Islam dalam model keusahawanan sosial Islam yang saya buat pada tahun 2017, saya ada buat kajian PhD saya tentang model amalan usahawanan sosial Islam dalam kalangan usahawan sosial berjaya Muslim di Malaysia. So antara elemen penting dalam diri usahawan Muslim, usahawan Muslim lah terutamanya, yang melaksanakan aktiviti usahawan sosial Islam, elemen pertama adalah beriman. Elemen asas, dimensi elemen yang perlu ada dalam diri usahawan. Mesti beriman. Bila dia beriman, dia yakin dan percaya rezeki itu datang daripada Allah. Yang kedua ada elemen takwa.
supaya usahawan ini buat sesuatu aktiviti perniagaan dan keusahawanan ni bukan untuk diri dia semata-mata, tapi dia buat tu atas faktor untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita buat kerana Allah Ta'ala, dia punya perjalanan, dia punya outcome, dia punya implication totally different. Yang ketiga, ada sifat ihsan dalam diri usahawan tu. Yang keempat, menerapkan sifat-sifat terpuji. Antara contoh mahabbah, zuhud, sabar dan sebagainya. Yang mana dimensi-dimensi ini, apabila dimensi-dimensi ini ada dalam diri individu usahawan, secara tidak langsung faktor-faktor yang melibatkan usahawan ataupun mana-mana individu, sebagai contoh pelajar asnaf di sekolah zakat Kedah ni yang nak menerapkan elemen keusahawanan sosial, terutamanya keusahawanan sosial Islam, dia akan merasakan diri dia itu yang pertama sebagai ejen perubah kepada ekonomi, kepada masyarakat, sosial dan sebagainya. Yang kedua, dia ada faktor kesedaran agama. Kerana dia melihat dengan kembali kepada agama, terutamanya agama Islam, dia akan mendapat jalan yang sebenar. Kerana Islam adalah satu agama yang syumul, yang sangat lengkap, yang mana kita semua sedia maklum, tak ada perkara yang tak boleh diselesaikan dalam Islam. Sebab tu Islam ni perfect. Apabila kita merujuk kepada Quran dan hadis, yang mana baginda Nabi SAW telah memberikan panduan dan galakan kepada kita cara baginda Nabi melakukan aktiviti perniagaan, mengembala kambing, berusaha keusahawanan dan sebagainya. Yang ketiga, faktor peri kemanusiaan dan belah ihsan. Apabila kita memikirkan tentang faktor kemanusiaan, kita melihat masyarakat di sekeliling, kita mengambil peluang untuk mencipta satu produk dan perkhidmatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang seterusnya adalah faktor bertanggungjawab. Kerana kita buat sesuatu perkara itu bukan kita buat sesaja. Niat kita tanggungjawab sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini untuk memimpin dan mentadbir, mengurus, untuk memastikan bahawa kehidupan kita aman dan harmoni. Jadi nilai tanggungjawab ini perlu ditekankan supaya sesuatu perkara yang kita buat dengan sungguh-sungguh, dan kita buat bukan semata-mata untuk diri kita, tapi kerana Allah, kerana Rasul, kerana agama dan juga kerana masyarakat sekeliling yang memerlukan. Faktor yang lain adalah berkongsi rezeki. Sebagai contoh, ada individu usahawan ni ataupun yang baru nak mula, ataupun saya fokus kepada usahawan yang dah berjaya. Usahawan sosial, Muslim, dia berjaya. Kemudian kejayaan dia ni ke mana disalurkan? Itulah kepada zakat, kepada sumbangan-sumbangan sedekah institusi, organisasi, golongan OKU, kepada golongan orang tua, kepada pelajar-pelajar asnaf untuk bekalkan beasiswa dan sebagainya. Kemudian ada nilai kasih sayang dan prihatin. Yang mana nilai kasih sayang ini, bila kita buat kerana Allah, timbul kasih sayang yang dan juga nilai prihatin yang begitu tinggi dalam diri kita. Secara tak langsung, apabila faktor-faktor ini ada dalam diri usahawan, seseorang itu akan melakukan aktiviti keusahawanan yang berteraskan Islam, yang berpandukan kepada Quran dan Sunnah, dan bermatlamatkan maqasid syariah yang 5 yang asas tu, insya-Allah. Sudah tentu aktiviti keusahawanan sosial ini dapat diterapkan dan ditingkatkan, malah boleh dikembangkan ke peringkat remaja, terutamanya remaja yang berada di sekolah, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Doktor, penjelasan yang sangat menarik. Untuk soalan seterusnya Doktor, keusahawanan sosial adalah pendekatan yang amat sesuai dengan keperluan dunia masa kini, berdasarkan aspek 3P, iaitu people, planet dan profit. Soalan saya, bagaimanakah kita hendak menerapkan knowledge base dan creativity driven bagi membolehkan pelajar-pelajar ini mampu menghasilkan inovasi yang memberi nilai tambah kepada aktiviti keusahawanan sosial mereka, Doktor? Masya-Allah, soalan yang sangat menarik, sangat menarik sebab dia melibatkan tentang kita boleh kata ada unsur IR 4.0 di situ. Kebetulan saya pun ada buat kajian tentang nilai-nilai murni yang perlu diterapkan dalam individu usahawan, supaya tidak ketinggalan, terutamanya usahawan Muslim. Baik, antara langkah ataupun nilai tambah, terutamanya nak menerapkan knowledge base dan creativity driven ni kepada pelajar-pelajar, terutamanya khususnya kepada sekolah zakat Kedah, golongan asnaf, pelajar asnaf.
Kalau dilihat sini, pertama sekali mendalami ilmu. Sudah tentu ilmu. Ilmu itu sangat penting. Banyakkan membaca, kerana bila kita banyak membaca dan menelaah, banyak ilmu pengetahuan yang kita boleh dapat, terutamanya dalam konteks keusahawanan dan juga teknologi. Sebab teknologi sekarang ni memainkan peranan yang sangat penting. Without teknologi, kita akan ketinggalan. Sebab tu dalam Islam, kita tak menolak teknologi selagi mana ia memberikan manfaat dan juga faedah kepada diri kita, masyarakat dan keseluruhan. Jadi yang ketiga, perkara lain kena ada satu strategi bagaimana sesuatu inovasi yang kita lakukan itu memberi impak yang sangat besar. Sebagai contoh, kita melakukan, sebagai contoh tengok inovasi telefon. Telefon. Sekarang ni kalau kita perasan telefon ada radio, ada kamera. So bagaimana orang mencipta iPhone ni? Dan macam mana iPhone boleh sustain sehingga kini? Kerana ada unsur-unsur inovasi dalam teknologi yang digunakan supaya ia relevan dan boleh menarik minat pelanggan untuk melanggan ataupun membeli produk tersebut. Sebab tu saya suka kaitkan dengan IR 4.0 ni juga. Kalau kita lihat kepada revolusi industri, yang mana revolusi industri sekarang ni sangat berkembang maju, antaranya menggunakan sistem integration, menggunakan autonomous robot, internet of things, big data analysis, simulation, additive manufacturer, cloud computing, augmented and visual reality, cyber security. Kesemua ni kalau dimanfaatkan dalam konteks keusahawanan, dia memberi satu pulangan yang sangat besar. Dan pulangan tersebut sudah tentu kita boleh nikmati dan kita boleh salurkan untuk aktiviti kebajikan kepada nilai sosial dan misi sosial, supaya tak ada masalah-masalah sosial yang berlaku. Jadi antara lain nilai tambah yang para usahawan ataupun yang ingin menjadi usahawan, selain membaca, mencari ilmu, kena ada satu strategi yang mantap, kena ada ruang lingkup good circle yang boleh memberikan nilai tambah kepada usahawan itu, supaya teknologi yang dihasilkan ataupun inovasi yang dihasilkan tidak mendatangkan mudarat, malah memberi satu manfaat yang sangat banyak kepada masyarakat. Mungkin saya jawab sekadar tu saja dulu, Tuan Moderator. Ya, baik, terima kasih Dr. Jadi untuk kita nak kaitkan dengan knowledge base kreativiti ni, kita tak dapat tidak nak lari daripada revolusi industri 4.0. Memang kita perlu mendalami ilmu untuk kita tidak ketinggalan pelajar-pelajar kita ni dalam memahami apa itu keusahawanan sosial Islam. Baik Doktor, mungkin ada soalan daripada penonton kita, Doktor. Kalau ada penonton-penonton yang sedang mengikuti kita punya live forum, boleh bertanyalah di ruangan komen FB. Okey, baik Doktor. Seterusnya, kita di Sekolah Zakat Kedah ni, kita sekarang sedang membina minda usahawan di kalangan pelajar-pelajar kita. Jadi yang mana jika berjaya diterapkan minda usahawan ini, insya-Allah mereka mampu untuk mengeluarkan keluarga mereka daripada kepompong kemiskinan. Namun mengikut dapatan kajian yang dijalankan oleh Institute for Youth Research Malaysia (IYRAS), profil keusahawanan sosial dalam kalangan belia, sebanyak 33.8% kawasan perniagaan mereka adalah di luar bandar. Pandangan Doktor, apakah kemungkinan cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh bakal usahawan sosial di kalangan pelajar ni, terutamanya pelajar-pelajar asnaf ni, Doktor? Apakah cabaran yang mungkin mereka akan hadapi pada masa akan datang? Mohon komen, Doktor. Soalan yang sangat menarik lah apabila menceritakan tentang cabaran. Setiap perkara yang dilakukan pasti ada cabaran, rintangan. Bagi individu pelajar, terutamanya pelajar di Sekolah Zakat Kedah yang ingin melaksanakan aktiviti keusahawanan, yang ingin mencubakan diri dalam keusahawanan, banyak sebenarnya cabaran kalau nak dikira tu, antara cabaran sikap, cabaran disiplin, masa, persepsi,
perundangan, pengetahuan dan kemahiran, cabaran dari sudut kos dan bantuan-bantuan latihan dan sebagainya. Kalau disebut cabaran-cabaran ni sudah tentu boleh menjatuhkan moral ataupun tidak ingin meneruskan lagi dalam bidang keusahawanan. Tetapi sebenarnya cabaran ni, di setiap cabaran yang dihadapi ada peluang. So peluang tu perlu diisi, perlu diterokai oleh individu supaya setiap cabaran itu boleh mematangkan diri dan boleh meningkatkan lagi produktiviti. Sebagai contoh, apabila ada cabaran persepsi dan juga disiplin, sebenarnya ia kalau kita melihat dari perspektif yang baik, dari perspektif yang boleh mendatangkan satu peluang yang sangat besar, why not? Kita kena follow trend. Maksudnya kalau kita lihat persepsi yang negatif ini, begitu negatif sampai bila-bila dia akan jadi negatif. Tetapi apabila persepsi negatif ini kita lihat dengan mata yang positif, dengan hati yang positif, kita akan buat satu rancangan strategi yang sangat menarik supaya kita ubah daripada negatif menjadi positif. Itulah cabaran yang perlu diatasi. Dengan cara yang macam mana? Kena mendalami ilmu. Kena mendamping dengan usahawan-usahawan yang dah berjaya. Tanya pendapat dia, beri minta motivasi, minta kata-kata semangat. Sebab kadang-kadang satu-satu kata semangat ataupun satu perlakuan yang baik walaupun kecil, tapi impaknya sangat besar apabila kena tempatnya dan kena pada waktunya. Sebab tu apabila sebut cabaran ini, kita kena senaraikan cabaran-cabaran tersebut dan kita kena nyatakan tindakan ataupun planning macam mana kita nak atasi cabaran tersebut. Tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Saya yakin dan percaya setiap cabaran yang berlaku itu ada peluang, dan apabila ingin menjadi seorang usahawan yang bijak, seorang usahawan yang berjaya, dia ada dia punya ciri-ciri, iaitu antaranya risk taker, berani mengambil risiko, dia sentiasa kreatif dan inovatif, dia melihat sesuatu perkara yang negatif itu adalah peluang dan positif, dia melihat cabaran itu bukan satu cabaran yang boleh menjatuhkan, malah boleh meningkatkan lagi prestasi. Sebab tu dalam konteks sekarang ni, terutamanya cadangan kepada pelajar asnaf zakat Kedah, saya boleh cadangkan dari sudut produk makanan. Kita di Malaysia ni, kalau ikut kajian, sebab saya teringat bulan 7 hari tu saya hadir satu bengkel halal untuk menjadi halal eksekutif. Dalam halal eksekutif punya workshop tu, kita dapati bahawa kalau kita buat kajian secara mendalam, segala produk makanan ni banyaknya orang bukan Islam yang hasilkan. So itu satu cabaran. Kita nak dapatkan makanan yang halal yang dibuat oleh orang Islam ni, dah satu orang kata ada problem kat situ. Jadi problem tu, why not kita ambil, kita fikirkan satu strategi macam mana kita nak atasi masalah tersebut supaya orang Islam yang menguasai. Jadi kita boleh terapkan kepada usahawan-usahawan muda, terutamanya pelajar-pelajar asnaf zakat ini, apabila ingin mencubakan diri dalam bidang usahawanan, cuba mereka ni terokai contoh buat mi halal, ikan kering yang halal, macam-macam. Saya tengok kalau produk sos, rupanya sos yang kita adalah sos-sos, saya tak nak mention kat sini, rupanya saya orang Muslim punya produk. Rupanya bila kita join bengkel, kita check, rupanya pengeluar tu adalah pengeluar orang bukan Islam. Pekerja Islam untuk dapatkan halal logo tu. Jadi halal certificate. Betul kan? Kalau gap itu diisi dan kita ambil sebagai satu peluang kepada kita, saya yakin dan percaya siapa-siapa yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mencubakan diri dalam bidang usahawanan, dia menghasilkan produk Muslim, InsyaAllah produk itu akan diterima pakai. Antaranya bihun, roti. Kalau orang Islam boleh menguasai benda asas makanan ni, sebab kebanyakannya di luar sana tu memang ada halal, tapi kebanyakannya adalah orang bukan Islam yang hasilkan. Jadi kalau boleh saya cadangkan kepada golongan asnaf ataupun pelajar asnaf zakat ni bekerjasama dengan organisasi ataupun institusi keusahawanan, dan saya yakin di lembaga zakat ni Kedah ada asnaf zakat, usahawan asnaf. Cuba JB dengan usahawan asnaf untuk kembangkan lagi bisnes mereka ini supaya masalah tentang produk makanan ni dapat diatasi. InsyaAllah apabila ada demand, supply pun ada akan supply tinggi.
Betul, InsyaAllah. betul. Jadi saya antara contoh hak tu lah Baik, terima kasih Doktor. Penjelasan yang mantap daripada Doktor. Maksudnya apa ni, sektor pemakanan ni adalah satu, orang kata apa, memang manusia Memang perlu. ni hari-hari dia makan. Betul. Memang perlu, betul. Betul. Dan Jadi kita adalah Muslim population adalah yang paling tinggi sekali. tinggi. Ya, betul, betul. Betul kan? Jadi memang dari satu sudut, pengusaha bukan Muslim ni, mereka menghasilkan makanan-makanan yang halal. Tapi kita kita kalau boleh tu kita nak halal dan thayyiban. Ya. Maksudnya bukan saja halal tapi dan juga baik. Maksudnya biarlah usaha Muslim yang menghasilkan. Ya, betul Doktor. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Mungkin akan ada soalan daripada penonton-penonton. Kita cuba tengok soalan-soalan. Soalan-soalan tambahan lah kalau ada daripada penonton-penonton. Jadi kita tengok sangat. Terima kasih semua penonton-penonton yang respon dengan kita punya seminar forum secara online ni. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Doktor, ada soalan. Soalan daripada Ustaz Rahim. Doktor, apakah kayu ukur keberkesanan penerapan keusahawanan sosial ni dalam diri para pelajar? Jadi itu soalan dia. Baik, kayu ukur soalan yang sangat baik. Terima kasih kepada Ustaz Rahim yang bertanya. Apabila kita melihat kayu ukur ni, kita boleh lihat dari sudut kesan, implikasi yang aktiviti yang dijalankan. Sebagai contoh, kalau kita buat aktiviti keusahawanan yang membantu dari sudut latihan, penyediaan bantuan kewangan dan juga bimbingan kepada mana-mana individu yang melibatkan diri dalam usahawan, kita tengok dia punya performance dia. Maksudnya dari sudut prestasi kewangan meningkat, kemudian dari sudut biasanya dari sudut produk, pengeluaran produk, output yang dihasilkan mungkin sebelum ni 5 ke 10, tapi lepas bimbingan dan juga penerapan ilmu keusahawanan yang mantap, mungkin dia punya output tu meningkat jadi 20 dan sebagainya. Dia akan melipat 2-3 kali ganda. Itu antara indikator. Sebenarnya kalau tengok indikator lain, kita boleh tengok impak kepada masyarakat. Maksudnya masyarakat melihat apa yang diterima oleh kesan aktiviti keusahawanan tersebut. Antara lain boleh tengok dari sudut pencapaian, dari sudut pengoperasian dan sebagainya. Maksudnya ada penambahbaikan berbanding sebelum dan juga selepas. Okay, baik. Terima kasih Doktor. Jadi ada lagi soalan daripada Huda Sakinah Asy'ari. Assalamualaikum Doktor, lambakan produk di pasaran sehingga takut untuk bermula. Macam mana nak atasi perasaan takut untuk bermula ni Doktor? Terima kasih. Masya-Allah. Soalan yang dahsyat kan? Untuk takut bermula. Sebenarnya teruskan je. Terus bermula. Selagi kita tak bermula, selagi tu kita tak ada pencapaian. Kita tak ada track record, kita tak tahu jatuh bangun. Jadi bagi saya perasaan takut ini perlu diatasi dengan ilmu yang mantap, dengan mentor yang boleh memberi bimbingan kepada kita supaya mentor ni dapat mengeluarkan diri perasaan takut tu. Dia takut ni sebab kita tak buat. Bila kita buat, kita tak akan baru kita akan sedar yang rupanya satu menarik. Perniagaan ini, keusahawanan ini menarik. Yang kedua, bila kita ada untung dan keuntungan tu pula kita salurkan kepada zakat, salurkan kepada golongan yang memerlukan, golongan OKU dan sebagainya, kita belanjakan ke arah yang betul, perasaan takut automatik hilang. Sebab tu nasihat saya, jangan takut. Terus mula. Mulakan. Once dah melangkah, langkah sampai habis. Sebab dunia perniagaan ini biasa. Memang kalau kita lihat produk dan perkhidmatan di luar sana sangat banyak. Kalau kita lihat air mineral, gula-gula, burger, kita tengok apa lagi? Perniagaan. Handphone kalau kita tengok perniagaan handphone pada waktu ini, sekarang ni,
macam-macam jenis handphone, iPhone, macam mana mereka boleh sustain? Sebab ada inovasi, sebab ada strategi, sebab ada indikator, sebab ada performance, sebab ada ada permintaan. Bagi saya niat tu betul, pastikan niat betul, kita buat produk dan perkhidmatan kita ni untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Di situlah ada permintaan dan juga pengeluaran. Demand and supply tu akan berlaku. Jadi jangan takut, teruskan aja. InsyaAllah rezeki tu bila kita ada usaha, insyaAllah selebihnya kita tawakal, Allah akan pemudahkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Penjelasan semoga dapat menjawablah pertanyaan daripada saudari Muda Sakinah Syari. Terima kasih kerana sudi bertanya. Dan kita tengok ada respon-respon sikit lah daripada Facebook webinar ni daripada Ustaz Haris Faiza. Hari ini pelajar tidak dinilai dari segi pencapaian akademik semata-mata tetapi dinilai oleh 3 faktor, iaitu sikap, attitude ataupun kemahiran, skill dan seterusnya pengetahuan, knowledge. Jadi skill inilah yang Sekolah Zakat cuba terapkan kepada semua pelajar dan dia menjadi satu nilai tambah kepada pelajar untuk bersaing di pasaran kerjaya yang begitu mencabar hari ini. Lebih-lebih lagi situasi terkini COVID-19. Terima kasih kepada Ustaz Haris Faiza kerana sudi respon dengan sesi forum kita pada petang ini. Dan kalau ada lagi soalan, okey Doktor, mungkin kita ambil setakat tu dulu soalan-soalan daripada penonton. Baik. Okey, mungkin Doktor boleh bagi kesimpulan ataupun rumusan mengenai perbincangan kita pada petang ini. Bagaimana menerapkan usahawan, jiwa usahawan dalam diri-diri pelajar. Mungkin Doktor boleh buat kesimpulan. Silakan Baik. Doktor. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Wan Ashraf. Saya melihat aktiviti keusahawanan ataupun elemen keusahawanan ini boleh mendatangkan pelbagai faedah dan manfaat, terutamanya si pelaku. Tak kira individu usahawan datangnya daripada pelajar, datangnya daripada individu dan juga mana-mana organisasi. Kerana elemen keusahawanan ini sangat penting dengan mencipta sesuatu produk yang berinovasi, berteknologi, memberikan pulangan yang baik apabila kena dengan tempatnya, kena pada waktunya. Sebab tu jangan menganggap satu bebanan ataupun satu halangan apabila nak melaksanakan aktiviti keusahawanan ini. Kerana aktiviti keusahawanan ni terutamanya dalam konteks keusahawanan sosial. Sebab keusahawanan sosial ni dia bukan bermula, tidak. Dia asalnya datang daripada keusahawanan yang dilaksanakan oleh individu usahawan itu sendiri yang telah berjaya, telah mencapai sesuatu pulangan yang begitu menarik. Kemudian pulangan tersebut dia salurkan kepada aktiviti sosial, nilai dan visi misi sosial untuk kemasyarakatan. Maksudnya untuk masyarakat. Faedahnya diterima oleh masyarakat. Jadi apabila keusahawanan sosial ni diperkenalkan dan ia menjadi satu fenomena sekarang ni, kerana di Malaysia benda ni masih baru lagi. Sebenarnya masih baru, dalam 5-6 tahun jugalah. Kalau ikutkan kita banyak cerita tentang keusahawanan, tapi baru-baru ni kita menceritakan tentang keusahawanan sosial, terutamanya dalam konteks pandemik COVID-19 sekarang ni. Kerana keusahawanan sosial, terutamanya especially keusahawanan sosial Islam tu lah, dia membantu masyarakat yang mengalami masalah. Dia menjadi ejen perubah dan seterusnya, bukan setakat bantu tapi dia mendapat manfaat apabila bantuan yang disalurkan itu dapat mengubah nasib sesuatu individu ataupun masyarakat tersebut. Dan individu dan masyarakat tersebut akan membantu balik kepada usahawan ini dari sudut track record, dari sudut pelbagai lagi. Sebab tu secara kesimpulannya saya anggap keusahawanan sosial ini masih tidak terlambat untuk umat Islam, orang Muslim melakukannya, dan ini boleh dijadikan sebagai satu perkara yang boleh meningkatkan tahap ekonomi masyarakat Muslim terutamanya. Jadi saya mengharapkan elemen atau aktiviti keusahawanan sosial Islam ni dapat dikembangkan lagi
mungkin Lembaga Zakat di Kedah bekerjasama dengan Sekolah Zakat Kedah menerapkan kempen ataupun meningkatkan lagi aktiviti keusahawanan sosial Islam dengan gabungan mana-mana usahawan di luar sana, usahawan anda tekun dengan Magic Malaysian Global Innovation dan juga pihak MARA dan sebagainya, supaya usahawan-usahawan yang melakukan aktiviti keusahawanan dapat manfaat dan seterusnya manfaat tersebut diberikan kepada masyarakat, dipulangkan balik kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Adib bin Abdul Muin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perdagangan Islam UUM ataupun Islamic Business School, kerana sudi bersama kita pada petang ini. Terima kasih, jazakumullah khairul jazak kepada Doktor. Terima kasih juga kepada penonton kita. Ada Cikgu Muhammad Zulfikri Abdul Hasan daripada kaunselor sekolah kita, daripada Madini Sultan Abdul Halim Al-Ustaz. Terima kasih semua yang sudi bersama kita pada petang ini. Jadi saya rasa sampai di sini saja forum kita pada petang ini. Sekali lagi ucapkan Doktor, terima kasih Doktor. InsyaAllah kita boleh berjumpa lagi pada masa akan datang, jika ada rezeki kita untuk bertemu lagi. Jadi dengan itu aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.